Jelas suara cikgu? Cikgu dah kuatkan sebenarnya. Cikgu punya speaker. Okey, objektif kita untuk hari ini pertama sekali menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. So yang kedua, menyelesaikan masalah numerika berkaitan arus voltan dan rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. Okey, menyelesaikan masalah ni maksudnya pengiraan lah. Okey. Okey. First kali yang ini cikgu ambil sikit ulang kaji daripada yang minggu lepas yang cikgu Maizuddin dah ajar. Okey, arus, rintangan dan juga voltan. Okey, so kita akan pergi balik. So apa alat yang digunakan, so apa kuantiti yang digunakan. Okey, first kali ini adalah arus elektrik. Okey, simbol dia adalah I. Okey, arus elektrik, arus, current, simbol dia adalah I. Maksud dia kadar pengaliran cas. Okey, nampak dekat gambar rajah kat tepi ni, ini adalah ammeter. Okey, diukur menggunakan alat yang kita panggil sebagai ammeter. Ni kat sebelah ni lah. Okey, yang tulis huruf A ni. Ini adalah ammeter. So unit dia dalam ampere A. Okey. Ammeter ni dipasang secara sesiri dalam litar elektrik. Sesiri ni kat bawah ni lah. Nampak tak? Dalam satu cabang saja. Okey. Ammeter dan juga litar elektrik. Okey. So, yang kedua, voltan. Okey, voltan ni V lah unit dia. Okey, maksud dia daya elektrik yang diperlukan untuk menggerakkan unit-unit cas dari satu titik ke titik yang lain. Okey, ni dia. Tadi A, ini V. Okey. Nampak tak? Ini sama juga, ada bentuk dia sama, tapi itu adalah ammeter, ini adalah voltmeter. Okey, diukur menggunakan voltmeter. Okey, unit dia volt. Okey, V lah, huruf V. Dipasang secara selari dalam litar elektrik. Maksudnya ada lebih daripada satu cabang. Ni ada dua tingkat ni. Itu selari lah. Okey. Seterusnya, yang ni pun cikgu Maizuddin dah ajarkan minggu lepas. Ingat lagi tak hukum Ohm? Okey, bila sebut hukum Ohm ni, dia mesti melibatkan tiga perkara ni, iaitu voltan, arus dengan rintangan. Okey. Kalau nampak dalam gambar rajah ni, ingat hukum Ohm adalah hubungan di antara rintangan, arus elektrik dan juga voltan. Okey, kalau nampak dalam gambar rajah ni tulis VIR. Okey, ingat lagi tak? Apa formula dia? Okey, kalau nak cari voltan, kita tutup V tu. So maksudnya I darab dengan R. I ni apa? Arus darab dengan rintangan. Okey. Kalau nak cari I pula, I tu apa? Arus. I bersamaan dengan V bahagi dengan R. Senang je formula ni. Awak tutup je jari awak. Kalau awak nak V, awak tutup V tangan awak dengan huruf V ni. So maksudnya ada I dengan R je. Bila sebaris, dia akan darab lah. I darab R. Tapi kalau nak I, nak arus, V bahagi dengan R. Okey. Ini kalau nak rintangan, V bahagi dengan I. Okey. Voltan bahagi dengan arus. Okey. So ini kat bawah ni adalah formula tetap dia. V sama dengan IR. Okey. Formula ni kita akan gunakan dalam pengiraan nanti. Maksudnya litar bersiri ke litar selari. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Ini adalah komponen litar elektrik dan simbol dia. Ini awak kena tahulah. Okey. So bila dalam gambar rajah tu dia tunjukkan simbol-simbol ni. Dia tak tulislah switch ni, sel kering ni. Okey, dia akan tulis simbol-simbolnya. Okey. So, komponen elektrik. Yang pertama sekali switch. Ni simbol dia macam ni. Nampak tak? Macam pintu. Pintu buka, pintu tutup lah. Sel kering. Okey, ada panjang satu, yang kecil satu. Ni lah cikgu rasa awak dah belajar kan? Sekolah rendah kan? Okey. Voltmeter. Okey, ni V. V besar. Galvanometer G. Huruf G. Okay, ammeter A, mentol. Mentol ni bulat tu, ada pangkah dekat tengah dia. Okay, ni perintang. Okay, perintang biasanya rintangan lah. Untuk cari rintangan. Okay, fuse. Perintang boleh ubah. Okay. Okay, ni seterusnya. Ni cikgu ulang balik tadi. Okay, ni adalah contoh-contoh komponen litar elektrik. Okay, switch, bateri. Okay, bateri beberapa sel. Ammeter, voltmeter, mentol. Lepas tu
rheostat dan sebagainya lah, perintang. Okey, inilah contoh. Sebenarnya dah belajar kan? Okey, tapi cikgu ulang kaji sikit je. Okey, ni belajar sekolah rendah lah ni. Sel kering, simbol dia macam ni. Okey, fungsi membekalkan tenaga elektrik pada litar. Mentol, okey, menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Okey, switch. Okey, ni bentuk switch. Macam pintu ni. Pintu buka, pintu tutup. Melengkapkan atau memutuskan litar. So, wayar membenarkan tenaga elektrik mengalir melaluinya. Okey. Okey, so sekarang kita akan masuk kepada dua litar elektrik. Okey, litar elektrik ni terbagi pada dua. Litar bersiri dan juga litar selari. Okey, so kita kenal dulu dengan litar bersiri. Nampak dalam gambar rajah ni. Okey, bila sebut litar bersiri, litar ni dia mempunyai satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Okay. So litar ni punya satu laluan je. Maksudnya ada satu cabang sahaja. Nampak tak? Dia satu baris saja. Okay, dia tak pergi tingkat yang lain. Dia satu tingkat yang sama. Okay. Contohnya macam switch, mentol, bateri. Dia dalam satu laluan yang sama. Okay. Kalau untuk litar selari pula, okay, nampak ni. Dia ada beberapa cabang. Maksudnya ada beberapa tingkat. Okay, litar selari ialah litar yang mempunyai dua atau lebih laluan. Okey, mesti dua atau lebih lah untuk tenaga elektrik mengalir lah melaluinya. Okey. Nampak kat sini gambar rajah ni ada dua, lebih daripada satu. Tingkat satu, tingkat dua. Cabang satu, cabang dua. Okey. So ini yang cikgu sebut tadi, litar bersiri dan litar selari. Okey, biasanya litar bersiri ni susunan perintang secara bersiri. Satu je. Satu cabang saja, satu laluan sahaja. Kalau yang ni pula lebih daripada dua atau lebih laluan lah. Okey, cabang dia, tingkat dia. Okey, susunan perintang secara selari bagi litar selari. Boleh? Okey, sekarang kita akan tengok pula perbandingan antara litar bersiri dan litar selari. So untuk litar bersiri ni, tadi cikgu cakap lah, litar yang mempunyai satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Okey, kalau litar selari, dua atau lebih laluan lah untuk tenaga elektrik mengalir. So biasanya kalau litar bersiri ni mentol disusun bersebelahan. Dia sebelah-sebelah je. Antara satu sama lain dalam laluan yang sama. Kalau litar selari, mentol disusun secara selari. Maksudnya bertingkat, bercabang. Okey, dalam laluan yang berlainan. Okey, nombor 3, ni litar bersiri ni semakin banyak mentol disambungkan, semakin malap mentol-mentol tersebut. Okey. So semua mentol berkongsi sumber elektrik. Dia berkongsi elektrik yang samalah, sumber elektrik. Tapi bila litar selari, bilangan mentol tidak mempengaruhi kecerahan mentol. So jumlah tenaga elektrik yang melalui setiap laluan adalah sama. Okey. So yang keempat, jika salah satu mentol terbakar, mentol yang lain tidak menyala. Okey, maksudnya bila satu rosak sebab dia berada dalam satu cabang yang sama. Bila satu terbakar, so maksud yang lain pun akan turut tak menyala lah. Okey. Tapi kalau litar selari, jika salah satu mentol terbakar, mentol yang lain masih menyala. Ini sebab apa? Dia ada laluan yang berbeza. Tingkat satu terbakar, tingkat dua pun boleh buka lagi. Okey. Okey, yang kelima, jika salah satu switch terbuka, semua mentol tidak menyala. Okey, kejap. Okey, untuk litar selari, jika salah satu switch terbuka, mentol yang lain masih menyala. Okey, yang lain, litar bersiri sumber elektrik lambat habis. Okey, untuk litar selari, sumber elektrik cepat habis. Okey. Jelas Okey, seterusnya. Okey, ini adalah seterusnya perlu tahu juga kelebihan dan juga kekurangan litar bersiri dan litar selari. Okey, untuk litar bersiri ni, okey, ni semua ada dalam buku teks Sekarang ni muka surat litar bersiri. Okey, muka surat 155. Okey, dalam buku teks.
So kelebihan untuk litar bersiri ni, setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama. Okey, semua komponen dikawal oleh suis yang sama. Penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Okey, sebab dia berada dalam satu laluan. Okey. Okey, kekurangan dia. Kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak berfungsi. Macam cikgu cakap tadilah. Kalau mentor satu dah tak menyala, yang lain pun akan turut tidak menyala. Okey, pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Okey, so setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Okay. So, kedua untuk kelebihan dan kekurangan bagi litar selari pula. Okey, untuk litar selari, kelebihan dia, setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Okey, tutup tingkat 1, tingkat 2 boleh buka lagi. Okay. Penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam litar yang sama. Okay. Tapi kekurangan dia, voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Dengan voltan utama tu. So biasanya susahlah kita nak kawal. Okay. Okay, seterusnya kita akan masuk berkenaan dengan pengiraan. So, yang ini adalah formula bagi arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. Yang ni awak perlu tahulah. Perlu ingatlah ni. Okey, untuk litar bersiri, okey, arus, formula dia I bersamaan dengan I1 sama dengan I2. Okey, maksudnya kat sini arus bagi A dengan B adalah sama. Maksudnya kalau I ni 2, maksudnya I1 pun 2, I2 ni pun 2. Okey, boleh Okey, untuk litar selari, I ni bersamaan kalau ada satu arus A dengan B, so maksudnya I1 tambah dengan I2. Okey, arus 1 tambah dengan arus 2. Okey, untuk voltan, okey, litar bersiri ni, formula dia V voltan bersamaan dengan voltan 1 tambah dengan voltan 2. Okey, nanti ada gambar rajah lah, itu dia akan labelkan V1, V2. Okey, so tambahlah untuk litar bersiri. Kalau litar selari, maksudnya V sama. V bersamaan dengan V1 bersamaan dengan V2. Kalau dia bagi dah voltan 1 adalah 2, okey, V2 adalah 2 juga, sama juga Okey. Seterusnya rintangan untuk litar bersiri, formula dia R sama dengan R1 tambah R2. Okey, rintangan 1 tambah dengan rintangan 2. Okey. Kalau untuk litar selari, 1 per R sama dengan 1 per R1, rintangan 1 tambah dengan 1 per R2. Okey. Ini sebenarnya awak kena try sendirilah buat conteng. Pensel ke, kira sendirilah. Okey. So, sekarang ni cikgu akan tunjukkan contoh, okey, pengiraan litar bersiri dan litar selari. Ni untuk rintangan. Okey, bila dia kata rintangan berkesan dalam litar, contoh dia kata hitungkan, tuan-tuan masuk kira lah rintangan berkesan dalam litar. Okey, ni awak dah tahu ini adalah litar bersiri. Okey. Dia bagi litar bersiri yang warna kelabu ni. 3 ni simbol apa? Ini simbol untuk rintangan ohm. Kita panggil ohm. 3 ohm. Ini dia bagi 8 ohm. Ini maksud di sini R1, R2. Kita dah tahu ini adalah rintangan. Perintang Okey, R1, R2. So litar bersiri formula tadi kita ambil yang tadi. R ni maksud jumlah lah. Jumlah rintangan bersamaan dengan R1 tambah dengan R2. So 3 ohm tambah dengan 8 ohm. So jadi 11 ohm. Boleh Boleh faham Ini adalah simbol bagi rintangan. Ini adalah simbol bagi rintangan untuk litar bersiri. Okey, untuk litar selari, formula dia ni lah yang tadi. 1 per R bersamaan dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2. Okey, awak nampak tak ini dah bertingkat, awak dah tahu ini adalah litar selari. So, awak kena labelkan satulah. Kalau dia tak labelkan, awak labelkan sendirilah. Kata 5 ohm ni, ni yang atas ni R1, yang bawah ni R2. So maksudnya awak masukkan je. Masukkan jumlah ni dalam formula yang dia bagi ni. So 1 per R1 maksudnya 1 per 10 ohm tambah dengan 1 per 5 ohm.
So awak kira lah macam matematik macam biasa. 1 per R sama dengan 3 bahagi 10. Lepas tu R ni awak terbalikkan, pecahan kan. So maksudnya 10 bahagi 3 ohm. So bersamaan dengan 3.33 ohm. Boleh Mesti guna formula yang betul lah. Pastikan ianya adalah litar selari ataupun litar bersiri. Okay. Okey, ini adalah contoh yang ada dalam buku teks awak, muka surat 156 dengan 157. Okey. So yang pertama sekali, masalah numerikal berkaitan arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. So ini contoh gambar rajah dia beri. Okey, dua perintang. Okey, soalan nombor 1, dua perintang R1 dan R2. Yang nampak tak? Ni R1, R2 disambung secara bersiri. Ini maksudnya litar bersiri lah. Pada satu litar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.12. Okey, hitungkan kira. Okey, pertama sekali rintangan berkesan. R. Okey, B arus dalam litar dengan voltan V1 dan V2. So, tengok dalam gambar rajah kat situ. Okey, pertama sekali rintangan berkesan. Okey, untuk litar bersiri awak dah tahu. Okey, R bersamaan dengan R1 tambah R2. So, ambil je daripada gambar rajah ni, dia dah labelkan kat sini, senang je. R1 ni, so 2 ohm, R2 2 ohm. So, maksudnya kat sini, awak kira 2 ohm tambah dengan 2 ohm. So, jumlah rintangan adalah 4 ohm. Okey, boleh Okey, untuk B, arus dalam litar. Okey, untuk arus dalam litar ni, sekarang ni, awak tak nampak pun dia bagi arus 1 atau arus 2 kan. So, awak kena cari jumlah dia. Okey, gunakan formula hukum Ohm tadi. Kan? Yang depan sekali tadi awak belajar. VIR tu. So, carikan formula dia. I bersama dengan V bahagi dengan R. V ni kita ambil daripada ni gambar rajah kat atas ni. Ini dia. Dekat bateri ni 6V. Awak ambil kat situ. 6V ni. So, 6V awak bahagi dengan R. R nak dapat kat mana? Ini yang awak kira tadi tu. 4 ohm tadi. Yang 2 tambah dengan 2 jadi 4 tu. 6 bahagi 4. So, jadi 1.5A. A tu simbol untuk arus lah. Okay. Boleh Boleh faham tak? Okay. C. Untuk cari voltan. Ya. Boleh faham. Boleh faham Okey. So C voltan V1 dan V2. Okey. Sekarang ni nak cari satu persatu lah. Okey, V sama dengan IR. Kenapa awak tak boleh guna yang tadi tu? Sebab dia nak suruh cari satu-satulah. Dia tak bagi. Okey, V1 sama dengan IR. So I ni awak ambil daripada 1.5. Yang tadi, yang B tadi tu. Dia dah bagi jumlah 1.5A darab dengan 2 ohm. Cikgu 2 ohm ni dapat kat mana? Tu, dekat atas ni. R1 sama dengan 2 ohm. So darablah 1.5 darab dengan 2. So jadi 3V. V ni untuk voltan lah unit dia. Okey, yang kedua V2 sama dengan I R2. So sama dengan 1.5. Sama juga tadi I dia, arus dia. Darab dengan 2 ohm sama dengan 3V. Okey, samalah 3V, 3V. Okey? Boleh? Untuk contoh yang kedua, okey, ini untuk litar bersiri pula. Awak dah nampak jelas dah kat sini, bertingkat-tingkat ni kan. So ini adalah litar selari. Okey, dua perintang, soalan nombor 2, dua perintang R1 dan R2 disambung secara selari pada satu pada satu litar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.1. Hitungkan kira A, rintangan berkesan voltan V, arus I dalam litar. Okey, pertama sekali A dulu rintangan dia. Ini dia dah bagi R1, R2. So maksudnya awak boleh guna formula yang tadi 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2. Okey. So kat sini awak masukkan je lah. Okey. R1 ni kat mana? Ni yang dekat-dekat gambar rajah ni R1 sama dengan 2 ohm. R2 sama dengan 2 ohm juga. So 1 per 2 ohm tambah dengan 1 per 2 ohm. Okey. So awak gunakan formula macam matematik lah. Dapatkan R ni. Jumlah R ni. So bersamaan dengan 1 ohm. Okey. Yang B ni. Voltan V. Voltan yang merentasi setiap perintang dalam litar selari adalah sama iaitu 6V.
Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dalam formula, okey, untuk V, nampak tak dia bagi 6V ni? Okay, bateri ni 6V ni. Okey. Dalam formula untuk voltan, kita selari V bersamaan dengan V1 bersamaan dengan V2. So, sama jawapan dia. V1 pun 6V, V2 pun 6V. So, jawapan dia 6V je lah. Okay. So, C arus dalam litar, ni I. Say I sama dengan V bahagi dengan R. Sama juga formula dia. 6V, awak ambil 6V bahagi dengan 2. Okay, ni kebetulan rintangan 1 dengan rintangan 2 adalah sama kan? 2 ohm, 2 ohm. So, samalah jawapannya 3A dengan 3A. Lepas tu, awak gunakan sebab dia nak jumlahkan. Okay, arus dalam litar. So, I bersamaan dengan I1 tambah I2. Arus 1 tambah arus 2. So, 3A tambah dengan 3A. So, jadi 6A. Boleh eh? So, awak kena ingat. Awak kena pandai gunakan formula-formula tadi. Guna formula tadi je. VIR dan formula bagi arus, voltan dan rintangan. Semua sekali lah. Litar bersiri dan litar selari. Okey, boleh faham tak? Okey tak? Cikgu pergi laju sangat. Okey. Ada soalan tak? No. Tak ada. Tak ada eh? Okey, sekarang ni. Okey, cikgu nak semua kalau ada kalkulator lah. Cuba kira. Soalan 1. Berdasarkan rajah 1, hitungkan. Ni, senang saja ni. Jumlah rintangan berkesan dalam litar. B arus yang mengalir melalui litar. C voltan yang merentasi perintang-perintang ni. Okey, rintangan, arus, voltan dia suruh cari. Sekarang ni cikgu nak awak bagi tahu. Ini litar bersiri ke litar selari? Cuba jawab. Bersiri ke selari ni? Cikgu dah boleh nampak dah. Boleh seorang jawab? Ni litar apa? Dalam soalan ni, rajah 1 ni. Litar bersiri. Litar bersiri. Cuba jawab sekarang. Berapa jawapan dia? Okey, A dulu. Jumlah rintangan berkesan dalam litar. Jawab sekarang, jawab sekarang. Tak apa, conteng dekat mana-mana. Ada buku latihan ke, buku nota ke? Boleh? Ada kalkulator tak? Ya, betul. Kai jawab. Bersiri, betul. 9 rintangan. Sekejap. Ada jawapan kat belakang, cikgu tak kena check balik. Okey. Tak apa, kira dulu. Cikgu nak tengok jawapannya. 9 rintangan. Cikgu rasa betul jawapan ni. Kai. Kai jawab 9 rintangan ni. Oh, cikgu dah tahu jawapan ni. Sekejap. Tutup balik. Dah ke? Dah. Okey. A, jumlah rintangan berkesan dalam litar. Berapa dapat? 9. 9. Okey, bagus. Okey, B, arus yang mengalir melalui litar. Berapa dapat? 1A. 1A. Okey, kita check nanti eh. Okey, C, voltan yang merentasi perintang-perintang. Berapa? 9. 9. Yes. 9. Bagus. So, ini adalah jawapan dia. Okey eh. So, tadilah. Betul. 9 ohm, 1A dengan 9V. So, tadi awak guna je formula yang tadi. R1 tambah R2 tambah R3. So, 1 ohm tambah 3 ohm tambah dengan 5 ohm. So, jadi 9 ohm. Okay, ini pun sama. Arus senang saja. Guna formula hukum ohm tu. I sama dengan V bagi R. So, 9 bagi 9, 1A. Voltan V sama dengan I dengan darab dengan R. So, 1A darab dengan 9 ohm, 9V. So, betul lah semua. Okay, soalan yang kedua. Ini adalah litar. Bersiri ke selari ni? Cuba jawab. Soalan ni ada dalam buku teks awak. Siri. Ya. Bersiri? Selari. Cuba jawab. Selari, cikgu. Ya, selari, betul. Okay, cuba jawab soalan tu. Ni pun ada dalam buku teks. Latihan formatif 7.2, soalan nombor 2. Muka surat 157. Ya, betul. Kai dah jawab dalam ni. 1A, 9V, selari. Yes. Okey, lagi. Yang lain? Okey. Dah jawab dah kira dah. Dah, cikgu.
Gambar dia A. tak keluar pula. Gambar apa tu? Gambar yang mana ni? Yang PowerPoint cikgu. Oh, tak keluar ya? Tak nampak sekarang ni? Ya. Macam mana? Cikgu nampak je sini. Yang lain pun sama Nampak tak? Slide cikgu. Cikgu, saya boleh nampak. Saya nampak. Tak nampak Dia- cikgu. Dah nampak? Okey, nampak. Okey. So, A. Jumlah rintangan berkesan dalam lita. Rintangan. Okey. Untuk lita selari. So, berapa dapat jawapan dia? A. Jumlah rintangan. Berapa? Seorang boleh jawab? Berapa tu? Okey, ada yang jawab dah kan dalam ni. Okey. Okey, 1/3. A sama dengan 2. Jumlah rintangan. Dia dapat rintangan tak? Mana? Rintangan. B, A. A sama dengan 2. Okey, 2. Dia dah jawab. Okey, voltan 4V. So, C, arus yang mengalir melalui setiap perintah. C ada yang jawab dah C. Berapa arus? 2. Okey, so kita check jawapan dia. So, jumlah rintangan, okey inilah. So, betul lah 2, 4V dan juga 2A. 1/R, okey 1/R1 tambah 1/R2. So, masukkan tadi je, formula tadi. 3 ohm tambah dengan 1/6 ohm. So, 1/R, 3/6 ohm. So, R, 6/3 sama dengan 2 ohm lah. Okey, voltan V, ini tadi. Formula dia V sama dengan voltan 1 sama dengan voltan 2 juga. So, maksudnya V sama dengan 4V lah. Okey, C arus yang mengalir, I arus ni bahagi V bahagi dengan R. So, 4V bahagi dengan 2 ohm. So, sama dengan 2A. Okey, boleh Perkiraan ni ada masalah tak? Dia cikgu tahu tak ada yang tak faham ke? Tak ada. Tak ada Saya faham Okey. sekarang. Faham Faham sekarang. Nanti tak apa, nanti kita buat latihan. Okey, soalan nombor 3. Ini secara ni saja. Okey, lita bersiri ialah lita yang mempunyai 1, 2, 3 laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Berapa? 3. Lita bersiri, dia hanya ada satu. Cikgu. Mempunyai berapa laluan? Berapa? 1. Ya, Satu. betul. Lita bersiri adalah lita yang mempunyai satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. So, B unit bagi rintangan ialah senang je, cikgu sebut dah tadi. R. R, ya betul. Tapi apa unit dia tu? Ada ohm. Ohm, ya, ohm. Ohm. Dia. Okey, so C apa dia? Ialah kuantiti elektrik yang diukur menggunakan ammeter. Adakah arus, adakah voltan, adakah rintangan? Arus. Ya, Arus. betul. Arus. Arus mesti kita ukur dengan ammeter. So, last sekali di setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Okey, pernyataan berikut merupakan kelebihan. Selari. Ya, betul. Selari. So, selari. Dia boleh kita hidupkan atau matikan secara berasingan. Okey, boleh? So, hari Boleh. ini kita dah belajar berkenaan dengan arus, rintangan, voltan, kelebihan, kelemahan lita bersiri, selari dan juga pengiraan lita bersiri dan selari. Okey, saya nak tanya ada soalan tak? Ada masalah tak untuk hari ni? Ada soalan tak? Okey, tak ada So, cikgu rasa habis untuk hari ni. Okey, latihan ni cikgu akan bagi dalam grup Google Classroom lah. Okey, boleh? So, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Cikgu, terima kasih. Okey. Okey. Baik, cikgu. Bye. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.